Salam sejahtera, saya Elena Murang dan ini Inspirasi TVS. Kita mulakan dengan laporan ini. Kiosk Asal Barang Jadi Duit ABJD merupakan inisiatif Muhammad Asri Rabai untuk menambah pendapatan semasa pandemik COVID-19. Menyedari kesusahan yang dihadapi, Asri tidak berputus asa. Asri membuka kiosnya yang bukan hanya menjual baju terpakai, makanan dan minuman, namun khidmat menggunting rambut juga tersedia di situ. Ikuti laporan yang disediakan oleh Yazid Hamzani. Selain itu, kios itu juga terbuka untuk memberi ruang berniaga kepada mereka yang ingin melakukan sedikit perniagaan sampingan. Pinanggalah, mun kami orang berjual makanan, takut ada yang nak handle dalam tu kelak macam celaru sikit lah. So kami orang mungkin akan ambil vendor-vendor luar untuk combine dengan kami orang untuk okay, berapa kan kami orang cas kelak kami orang rondeng atau dengan setidaknya mencontohnya berjual apa makanan yang kami orang akan pilih lah. Contoh makanan yang viral lah kini tok masa tok. Dengan nama ABJD ini, beliau berharap ia memberi inspirasi kepada orang ramai yang berniaga untuk meneruskan usaha dalam perniagaan sendiri. ABJD Kios tok kira kami orang tok untuk memberi idea-idea kepada peniaga-peniaga luar lah. Kira macam tu. Okay, title tu kami orang ambilnya kira dari starting lah. Dari kami pun inspirasi lah. Kami dari dulu coba-cobalah berjual dari Facebook, berjual pola runner. Pasal kami ada kerja-kerja luar juga. Kira nak cari orang madah tek pendapatan lah nak nangga. Macam ni pendapatan dari segi pendapatan runner, jual-jual barang dalam Facebook. Demi mencari sebuah pendapatan lebih dalam musim pandemik, Muhammad Asri bin Rabai tekad untuk membuka sebuah kios jualan yang tidak terhad kepada satu produk namun terbuka kepada pelbagai barang jualan. Selain memberi peluang kepada ahli perniagaan lain, besar harapannya untuk membuka cawangan harga kiosnya diluaskan di seluruh Kuching. Sekian laporan Yazid Hamzani bersama juru kamera Charles Jonik, TVS Kuching. Selari dengan model bandar pintar di Sarawak, Majlis Bandaraya Miri mengambil inisiatif untuk menubuhkan sebuah perpustakaan komuniti Lutong di Miri Mall. Ia merupakan perpustakaan di dalam pusat membeli belah yang pertama di wilayah utara. Menurut Datuk Bandar Miri, Adam Yi Siu Sang, perpustakaan tersebut bukan sahaja unik, malaya juga merupakan usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan generasi muda. As we all know, library is very important, even in this modern era, in educating our young generation, in promoting the reading habits among our people. So library is one of the elements. This library, community library, as again elaborated by the Mayor, is rather unique. It is located in the shopping mall. So it is one of the first kind in this region. Perpustakaan komuniti Lutong berukuran 10,000 kaki persegi dan kos fasa pertama adalah sebanyak RM500,000. Perpustakaan ini bukan saja konvensional, malah ia juga lengkap dengan kemudahan seperti bilik augmented virtuality AV serta pelbagai fasiliti lain dengan teknologi yang serba canggih. Sementara itu, para pengetua dan guru besar sekolah di sekitar Miri turut berpendapat bahawa pembinaan perpustakaan komuniti Lutong dapat memberi manfaat kepada pelajar. Menurut Guru Besar SK Senadin Ahmad Othman, perpustakaan ini dapat membantu pelajar meneruskan pembelajaran lebih-lebih lagi dengan kemudahan teknologi terkini. Perpustakaan ini juga dapat membantu pelajar dalam golongan B40. Sekarang ini kita dedahkan murid itu kepada
secara global, so mereka terpaksa meneroka. Jadi untuk meneroka ini, mereka perlu akses internet, mereka perlu data yang banyak. Jadi dengan adanya MCC Lutong Community Library ini, murid-murid yang daripada B40, terutama B40 lah, mereka dapat kemudahan yang sangat baik untuk kemenjadian murid. Jadi dengan adanya kemudahan ini, mereka dah bersedia dan juga mereka dapat input ataupun info yang lebih banyak lagi untuk mereka memahami ataupun menguasai apa yang diajarkan di sekolah. Bagi Guru Besar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Tudan, Lau Si Kong, pusat beli belah bukan sahaja menjadi tarikan, malah ia juga boleh memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar. Saya berasa perpustakaan ini dimasukkan ke dalam mall ini akan membawa banyak benefit kepada pelajar-pelajar. Terutamanya dia mengunjungi mall bukan untuk setakat membeli belah, dia akan tertarik dengan perpustakaan. Jadi ini salah satu perubahan untuk membawa murid membina minat mereka dalam membaca buku. Pahang, Terengganu dan Kelantan merupakan negeri-negeri yang sinonim dengan penghasilan tenunan songket berkualiti tinggi. Namun, tahukah anda tentang kehebatan songket yang ditenun oleh sekumpulan wanita dari Kampung Rajang di Tanjung Manis? Pengerusi kumpulan tenun songket Rajang, Saanah Suhaili, berkata selain beridentitikan keindahan alam di Bumi Kenyalang, songket Rajang juga mempunyai keistimewaan serta keunikannya yang tersendiri. Keistimewaan dan keunikan songket Rajang ini ialah kita menggunakan sife dan teknik sife ini di mana kita akan membuat hitungan pada setiap helaian benang sebelum disusun mengikut corak yang tertentu. Proses ini dilakukan dengan teliti dan mengambil masa kerana kita mahu penghasilannya yang menjamin kualiti dan penghasilannya yang bagus. Saanah berkata pusat tenunan songket itu mula beroperasi pada 24 April tahun 1991. Pada peringkat awalnya, mereka hanya menggunakan 2 bilik kelas bangunan lama sekolah kebangsaan Abang Galau hingga 1994 sebelum mereka berpindah ke bengkel sendiri yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Selain itu, katanya, pusat tenunan itu juga dibantu dan disokong sepenuhnya oleh Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Songket kami ini pernah pergi agak jauh jugalah, pergi overseas dan 2 kali ditempah oleh dari Australia dan pernah juga dibawa ke Busan, Korea dan Dubai. Ini yang jauh sekali yang pernah songket kami yang kami hasilkan dibeli orang. Saanah berkata antara keistimewaan lain yang terdapat pada songket Rajang adalah corak dan motifnya yang hanya dihasilkan secara eksklusif mengikut tempahan. Justru tidak hairanlah jika harga songket ini mampu mencecah RM10,000 dan menjadi antara fabrik tenunan buruan golongan kenamaan. Songket Rajang boleh digunakan kedua-dua belah, luar dan dalam, dan juga songket kami ini menggunakan sembunyi menang sepe yang dibuat khas untuk tenunan songket Rajang dan di mana kebanyakan orang tak tahulah macam mana boleh macam ni, sebab yang arif tentang songket ni ialah yang siapa-siapa yang menenun sahaja. Untuk menyiapkan sehelai kain songket memerlukan masa jugalah, dan harganya pula untuk biasa-biasa tu daripada 1,000 ke atas sampai ke 10,000 lah. Saanah berharap songket Rajang mampu bertahan dan mempunyai daya saing di samping berupaya menembusi pasaran antarabangsa. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Inspirasi TVS hari ini. Saya Elena Morang, salam hormat dan selamat malam.